nak mulakan simpanan ataupun tabungan tapi tak tahu nak mula kat mana. Sebabnya ada orang cakap kan, elok simpan kat SB. Emas pun okey kan? Ada yang cakap tabung haji okey. Mana yang lagi baik? So tuan-puan, stay tune untuk tahu lebih lanjut tentang 3 platform ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya untuk tidak tuan-puan lepaskan segala info dan video-video saya tentang emas dan juga kewangan. Setelah beberapa peristiwa yang berlaku di negara kita, contohnya pandemik COVID-19, ramai pekerja yang dibuang kerja, peniaga yang gulung tikar, yang mana menyebabkan mereka ini sudah tidak ada sumber keuangan. Dan bermula daripada situ tuan-puan, ramai yang mula sedar tentang kepentingan untuk membuat simpanan. Iyalah kan, takkan kita dapat saja gaji, kita berbelanja sana sini, lepas tu simpanan tak ada. Kenapa wajib? Tuan-puan tengoklah bagaimana mereka yang dibuang kerja ini nak sara kehidupan, apatah lagi mereka yang ada anak isteri, nak bergantung pada apa. Jadi adakah sudah terlambat untuk tuan-puan mulakan tabungan? Tidak tuan-puan, jadikan tahun 2024 sebagai pencetus semangat tuan-puan untuk mulakan tabungan tuan-puan. Bila saja kita nak mulakan tabungan, sudah pasti kita meminta nasihat daripada orang lain. Ada yang mengatakan simpan di SB, simpan menggunakan emas ataupun tabung haji. Jadi yang mana lebih baik sebenarnya? Ketiga-tiga platform ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Yang paling penting tuan-puan tahu fungsi ketiga-tiga platform ini dan kemudian tuan-puan pilih sendiri platform yang manakah tuan-puan nak mulakan tabungan. Emas. Boleh ke emas ni kita jadikan sebagai tabungan? Bukan ke emas ni kita beli, kita pakai. Untuk tujuan tabungan dan pelaburan, kita menggunakan emas berketulinan 999 ataupun gold bar. Barang kemas tidak sesuai digunakan kerana harga jual baliknya adalah lebih rendah berbanding gold bar ataupun dipanggil sebagai spread. Tuan-puan perlu tahu yang mana simpanan emas ini merupakan simpanan jangka masa yang panjang. Kerana dalam tempoh jangka masa yang pendek, harga emas ini tidak menentu. Esok mungkin boleh jadi harga lebih mahal dan esokkan hari laginya mungkin harga emas boleh jadi lebih rendah. Namun, harga emas dalam tempoh jangka masa yang panjang sememangnya akan meningkat. Kerana tuan-puan, berdasarkan data harga tahunan emas yang telah dikumpul, peningkatan sebanyak 8 ke 10% setiap tahun terhadap kenaikan harga emas. Yang mana lebih baik daripada ASB dan tabung haji untuk tempoh jangka masa yang panjang. Sebagai contoh tuan-puan, simpanan emas saya 50 gram yang saya beli ketika Julai tahun 2022, yang mana daripada RM13,000 itu sudah meningkat kepada RM16,343 mengikut harga semasa. So secara kasar saya sudah untung lebih daripada RM3,000 untuk simpanan saya lebih kurang 1 tahun dan setengah bulan. Jadi untuk simpanan jangka masa yang panjang, emas adalah sangat sesuai untuk tuan-puan jadikan sebagai tabungan. Tapi seperti yang saya cakap sebentar tadi, untuk simpanan jangka masa yang pendek, emas adalah sangat-sangat berisiko dan tidak sesuai. Untuk simpanan tempoh jangka masa yang pendek, ASB, Amanah Saham Bumi Putra, yang mana diterbitkan sendiri oleh Kerajaan Malaysia. Tak faham apa itu unit amanah saham? Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan boleh komen di ruangan komen untuk saya terangkan dengan lebih lanjut. Jadi untuk tuan-puan senang faham, unit saham ini merupakan unit trust. Unit trust ini dalam bahasa Inggeris lah. Unit trust ini mengumpulkan duit daripada penyimpan-penyimpan atau pelaburan yang dikumpulkan dalam satu platform. Dan dana tersebut dipanggil sebagai dana unit amanah. Jadi bagaimana ia berfungsi? Dana yang dikumpul tersebut akan diuruskan oleh orang profesional menguruskan dana-dana ini. Duit tersebut akan digunakan untuk tujuan pelaburan yang mana hasil keuntungan akan dirasakan oleh kesemua penyimpan dan pelabur. Namun sekiranya berlakunya kerugian, maka ianya juga akan dirasai oleh kesemua penyimpan dan juga pelabur. Jadi itulah yang dikatakan sebagai unit trust ataupun unit saham amanah. ASB ini juga salah satu platform yang memberikan simpanan jangka masa yang panjang secara konsisten dan kompetitif
kepada tumpuan. Di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. Ianya bersifat tetap dan pelabur tidak perlu risau untuk mengalami sebarang kerugian. Berbanding amanah saham yang biasa, sekiranya pelabur dana ini mengalami kerugian yang mana orang lain juga akan mengalami kerugian. So, this is ASB. Tapi ada juga yang nyatakan bahawa ASB ini mempunyai kemerosotan yang mana sudah lagi tidak memberikan pulangan yang tinggi. Yes, betul, saya tak nafikan, kerana tuan-puan perlu tahu dalam pelaburan ini high risk, high return, yang mana sekiranya tuan-puan nak dapatkan pulangan yang tinggi, maka tuan-puan perlu juga bersedia untuk mendapat kerugian yang tinggi. So, kalau nak rasakan pulangan yang konsisten tanpa kerugian, ASB adalah platform yang tuan-puan boleh cuba. Tabung Haji. Jadi Tabung Haji ini merupakan platform yang mengumpulkan dana bagi umat Islam yang nak mengerjakan haji. Dan saya boleh katakan bahawa Tabung Haji ini platformnya adalah lebih kurang dengan ASB. Yang mana dari segi modal, kita tidak akan mengalami kerugian. Kita hanya perlu fikirkan bila kita nak dapat untung. Untuk pengetahuan tuan-puan, setiap tahun Tabung Haji akan mengisytiharkan hibah dan kebiasaannya lebih sedikit ataupun lebih kurang berbanding dengan ASB. Oh, kalau macam tu rugi dah tabung haji. Tak juga tuan-puan. Untuk ASB, tuan-puan masih perlu membayar zakat. Berbeza dengan tabung haji yang mana tabung haji dah potong siap-siap zakat yang tuan-puan perlu bayar. So, pilih yang mana? Emas, ASB, tabung haji. Tiga tabungan ini mempunyai kelebihannya yang masing-masing bergantung kepada cara penyimpanan tuan-puan. Jadi, yang penting, apakah matlamat tuan-puan? Kalau rasa nak simpanan jangka masa yang pendek, tuan-puan perlu gunakan duit untuk tempoh yang awal. So, boleh go for tabung haji ataupun ASB. Kalau tuan-puan rasa, oh saya nak gunakan duit ni untuk tempoh jangka masa yang panjang, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, boleh pergi kepada emas kerana pulangan yang diberikan oleh emas adalah lebih baik dan peningkatannya adalah lebih tinggi. So, fikir-fikirkanlah tuan-puan. Sekiranya tuan-puan memulakan simpanan emas ataupun dapat info yang lebih lanjut berkaitan kewangan, boleh klik link di description saya. Semoga kita berjumpa lagi. Salam emas dan kewangan. Semoga konsisten menyimpan. Assalamualaikum.